Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadran Allah Subhanahu wa taala. Hari yang berbahagia ini bersua kembali dalam membicarakan ayat-ayat suci Al-Quran, khas ayatul kauniyah, ayat Al-Quran berhubung kait tentang kejadian alam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita, menambahkan kesedaran dan keinsafan, ya, kita terpilih sebagai hamba-hambanya yang sentiasa mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Saat detik ini, izinkan saya untuk menghurai lanjut firman Allah bermula daripada ayat yang pertama surah Asy-Syams hinggalah ayat yang kelima surah Asy-Syams. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha. Sadaqallahul azim. Ayat yang pertama surah Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, demi matahari dan cahaya matahari itu yang terang benderang menerangi muka bumi di siang hari. Dan bulan pula senantiasa mengiringi matahari. Dan siang hari, apabila ia memperlihatkan segala jasad-jasad jirim-jirim di muka bumi. Dan waktu malam pula, apabila ia menutupi segala makhluk jirim, jisim yang berada di muka bumi. Demi langit dan yang membina dan mendirikan langit yang teguh itu. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala mulakan firman-Nya ayat yang pertama surah Asy-Syams dengan kalimah sumpah. Wasyamsi wadduhaha. Demi matahari dan cahaya matahari itu yang terang benderang menerangi muka bumi. Allah Subhanahu wa taala mulakan firman-Nya dalam surah Asy-Syams ayat yang pertama dengan kalimah sumpah. Apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ini berarti
Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntut agar hamba-hambanya itu ambil perhatian dan ambil peringatan. Tabsiratan wa zikra likulli abdim munib. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala tuntut ambil perhatian dan ambil peringatan. Allah bersumpah. Apa yang perlu diperhatikan? Apa pula yang perlu diingatkan? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan matahari. Kerana nilai yang ada pada matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan matahari. Kerana manfaat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada matahari untuk matahari itu berkhidmat kepada makhluk-makhluk Allah. Menjelaskan perkara ini, Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib 800 tahun yang lalu. Tokoh ulama yang disegani, ulama tafsir, malah beliau juga dimasyhurkan sebagai tokoh ulama falak Islam zaman silam. Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan matahari supaya umat manusia ambil perhatian betapa kelebihan, keistimewaan, keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan pada matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada matahari untuk matahari itu salurkan kepada makhluk-makhluk yang menjalani hidup di muka bumi. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Dan cahaya matahari itu yang terang benderang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apakah nilai cahaya yang dipancarkan oleh matahari? Maka Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan nilai cahaya yang dipancarkan, diserapkan oleh matahari itu merupakan masalih masalihul alam. Cahaya yang memberi pelbagai kebaikan dan manfaat kepada penghidupan di alam daratan, alam lautan, alam tumbuhan, alam haiwan, begitu juga alam manusia. Masalihul alam. Menunjukkan bahawa makhluk-makhluk yang menjalani hidup di alam daratan di muka bumi, makhluk-makhluk yang menjalani hidup di alam lautan di bumi, makhluk-makhluk yang menjalani hidup di alam tumbuhan, di alam haiwan, begitu juga alam manusia itu sendiri, sememangnya bergantung dengan pancaran cahaya matahari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah supaya kita, umat manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lantik sebagai khalifah di muka bumi, pengurus
dan pentadbir di muka bumi. Hargai nikmat pancaran cahaya matahari. Manfaatkan, jangan disia-siakan, jangan disalahgunakan. Sama sekali, jangan lakukan sesuatu sehingga berlaku pencemaran. Tercemar pula pancaran cahaya matahari. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Masalihul alam. Nilai pancaran cahaya matahari itu membawa pelbagai manfaat dan kebaikan kepada alam yang dinyatakan itu. Maka menjelaskan perkara ini, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah. Di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib lebih cenderung kepada pandangan penafsiran daripada tokoh ulama hadis, muhaddisin dan ulama tafsir yang dikagumi, yang 100 malah 300 tahun lebih awal daripadanya. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafiz Abu Laits As-Samarqandi wafat pada tahun 373 Hijrah. Dalam penafsirannya menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala datangkan kalimah duha, wasyamsi wa duhaha. Kalimah duha. Duha membawa erti cahaya yang terang benderang. Cahaya yang terang benderang. Maka apabila sebut cahaya yang terang benderang, maka ada di situ nilai tingkatan cahaya. Cahaya itu ada nilai tingkatannya. Ya, daripada cahaya yang agak malap kepada cahaya yang lebih terang, kepada cahaya yang lebih terang benderang. Maka dari situ lahirlah seorang tokoh ulama falak Islam, malah dikenali dengan bapa ilmu fizik. Begitu juga ilmu falak dalam Islam. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Haytham wafat pada tahun 430 Hijrah. Dah wafat 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Haytham. Dalam 3 generasi, dia mewarisi atuknya yang lebih dikenali dengan nama Asy-Syaikh Al-Imam Abi Haytham. Kemudian bapanya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Haytham, dan dia sendiri dikenali dengan nama Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Haytham. Wafat pada tahun 430 Hijrah, menyatakan bahawa nilai daripada firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Subhanahu wa taala menuntut agar kita manfaatkan nilai cahaya matahari. Nilai cahaya matahari itu merupakan nilai cahaya yang ada di situ tingkatan cahaya dan tingkatan haba kepanasannya. Ada di situ darjat tingkatan cahaya dan tingkatan haba kepanasannya. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Haytham wafat pada tahun 430 Hijrah. Bapa ilmu fizik Islam. Hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Maka dijelaskan kepada kita bermula daripada terbit matahari.
Apabila matahari terbit sahaja, maka cahaya matahari itu ada nilai. Ada nilai pengamatan cahayanya. Nilai gelap, nilai nilai terang dan pudarnya. Maka disebut dengan istilah bahasa Arab duhun. Waktu matahari itu terbit, nilai pengamatan cahayanya disebut duhun. Setelah matahari itu terbit dan terangkat naik daripada ufuk timur dan nampak bulatan penuh matahari. Nampak bulatan penuh matahari. Matahari disebut dengan isyraq dan dikenali dengan nama waktu isyraq. Nampak bulatan penuh matahari. Maka nilai cahayanya disebut duhwatu surah. Duha kecil. Matahari semakin naik, ya, semakin tinggi, maka nilai cahayanya bertambah terang, maka disebut dengan istilah duhwatul kubra. Apabila matahari lebih tinggi, bertambah cahaya, maka disebut cahaya yang terang benderang, iaitu ad-duha. Melepasi tempoh masa 1 jam. Ya, melepasi tempoh masa 1 jam daripada terbit matahari, berlaku peningkatan nilai cahaya matahari. Begitu juga mulalah matahari dirasai panas habanya, maka disebut dengan istilah ad-duha. Ad-duha, maka nilai cahaya matahari terang benderang dengan terasa kadar kepanasan habanya. Ya, kita berasa bertuah. Inilah dia sumbangan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Haytham yang merupakan bapa ilmu fizik dalam Islam, dan dari situlah beliau manfaatkan sehingga Imam Ibnu Haytham ini begitu bijak dalam mengatur, ya, pelbagai keistimewaan yang kita manfaatkan hari ini, seperti bercermin mata. Tuan-tuan lihat, ya, saya ni bercermin mata. Cermin mata ini adalah sumbangan daripada Imam Ibnu Haytham, wafat pada tahun 430 Hijrah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apabila berlaku di situ nilai tingkatan ketinggian matahari, maka bertambahlah nilai terangnya matahari dan bertambahlah nilai kepanasan haba matahari. Suatu yang perlu kita fahami, ya, dan jangan sia-siakan manfaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Menyusuli ayat yang pertama surah Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang kedua surah Asy-Syams, wal qamari idza talaha, dan bulan pula senantiasa mengiringi matahari. Hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa yang dirahmati Allah, ashabul fadilah, ustaz ustazah yang dirahmati Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, dek kerana Allah Taala sediakan nilai yang ada pada pancaran cahaya matahari. Allah Subhanahu wa taala sebut pula, ya, regu yang setia dengan matahari, iaitu bulan. Bulan merupakan regu setia matahari
di langit sana daripada keluarga yang sama, iaitu anggota langit. Ya, matahari dan bulan. Regu yang ideal. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan pula, setelah Allah bersumpah dengan matahari, kali ini Allah bersumpah pula dengan bulan. Regu bulan. Kerana bulan itu menampung daripada kekurangan yang ada pada matahari. Itulah dia nilai makhluk Allah. Matahari makhluk Allah. Bulan juga makhluk Allah. Selagi namanya makhluk, tak boleh lari daripada kelemahan dan kekurangan dan kecacatan. Matahari hanya mampu memberi perkhidmatan dalam tempohan masa siang hari. Sebaik sahaja matahari terbenam, maka bulan, regu utama bagi matahari itu, mengambil alih tugas-tugas matahari. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perakukan pada ayat kedua surah Asy-Syams. Sebab itu Allah Ta'ala nyatakan, wal qamari iza talaha. Dan bulan itu pula senantiasa mengiringi matahari. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Tokoh ulama tafsir yang tersohor lagi masyhur, Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, wafat pada tahun 864 Hijrah. Dan muridnya Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijrah. Kedua-duanya guru dan murid bekerja sama untuk membuat penafsiran Al-Quran, iaitu tafsir Al-Jalalain, menjelaskan kepada kita maksud penafsiran ayat kedua surah Asy-Syams. Demi bulan, yakni dan bulan itu pula senantiasa mengiringi matahari. Apa makna sentiasa mengiringi matahari? Maka sentiasa mengiringi matahari itu dalam dua situasi. Situasi yang pertama, waktu terbenam matahari, maka waktu itulah munculnya bulan. Waktu terbenam matahari, waktu itulah terbitnya bulan. Ya, nak menjelaskan kepada kita betapa dengan rasminya bulan mengambil alih tugas-tugas khas matahari. Walaupun tidak sehebat matahari, tetapi ada tugas-tugas khas yang Allah Ta'ala berikan kepada bulan. Dan sifat bulan itu, dia mengiringi matahari. Membawa erti bulan yang muncul dan bulan meneruskan tugas-tugas khasnya itu sebaik sahaja terbenam matahari. Wal qamari iza talaha. Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijrah, dah 800 tahun yang lalu wafat. Dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib mengemukakan lagi bahawa pendapat dan pandangan daripada tokoh-tokoh ulama falak di zamannya, ya, dengan menyatakan bahawa ayat 2 surah Asy-Syams ini ada membawa 3 makna. Yang pertama, bulan senantiasa mengiringi matahari, satu. Yang kedua, bulan sentiasa mengikuti matahari, dua. Dan yang ketiga, bulan sentiasa mengekori matahari.
sama aja. Bulan yang sentiasa mengiringi, mengikuti, mengikui. Ada persamaan dan ada perbezaan antara istilah-istilah yang dinyatakan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Maka apa yang dimaksudkan dengan bulan sentiasa mengiringi matahari? Ianya akan merujuk kepada jarak antara bulan dengan matahari. Sebaik sahaja matahari terbenam, maka pada kedudukan yang paling dekat, itu namanya mengiringi. Ya, ianya berlaku pada malam pertama dan malam kedua awal bulan. Tak kira bulan Muharram, bulan yang kita tagihkan Ramadan. Begitu bulan yang kita raikan penuh kegembiraan, bulan Syawal. Maka ada di situ nilai anak bulan Ramadan, anak bulan Syawal. Maka anak bulan Ramadan, anak bulan Syawal ini dalam tempohan masa 2 malam. Malam pertama dan malam kedua. Malam pertama dan malam kedua. Menunjukkan waktu itu bulan benar-benar mengiringi matahari. Sebaik sahaja matahari terbenam, maka pada kedudukan yang paling dekat, iaitu di kaki langit barat, di situlah munculnya bulan yang halus yang disebut hilal. Anak bulan. Anak bulan. Baiklah, maka ianya dikenali dengan nama mengiringi. Wal qamari iza talaha. Manakala disebut mengikuti, apabila bulan itu jaraknya agak jauh sedikit pada malam yang ke-12, malam yang ke-13, malam yang ke-14. Tak kiralah malam ke-12, malam ke-13, malam ke-14 itu bulan Ramadan ke, bulan Syawal ke, tapi kita akan dapati ketika matahari itu terbenam, jaraknya sudah menjauhi seperti malam pertama, malam kedua. Jarak dah semakin jauh. Jarak dah semakin jauh dan jarak boleh diukur dengan nilai darjah. Maka nilai cahaya yang diraih dan diperoleh oleh bulan pun semakin bertambah. Maka disebut ketika itu biyadun, cahaya bulan yang terang, berkilauan dan silau. Dan cahaya itu cahaya putih sebagaimana putihnya telur. Biyadun. Ya, bila? Malam 12, malam 13, malam 14. Baik, sebab itu disebut bulan yang sentiasa mengikuti kedudukan matahari. Walaupun sudah agak jauh, tetapi tetap dan setia dengan matahari, memancarkan semula, membalikkan semula cahaya matahari untuk manfaat makhluk yang terus menjalani hidup di waktu malam di muka bumi. Hal ini, ya, apabila malam yang ke-15, malam bulan penuh purnama, tak kira bulan Muharram, tak kira bulan Ramadan maupun bulan Syawal, yang dikenali Lailatul Badar, malam bulan penuh purnama. Maka bulan disebut wal qamari iza talaha, bulan yang sentiasa mengekori. Sebaik sahaja matahari terbenam, bulan masih mengekori. Kerana matahari terbenam, bulan pun terbit di kaki langit timur. Kali ini
bulan penuh purnama. Nampak bulatan penuh pada bulan itu. Maka ianya akan memberi nilai jarak yang diukur dengan nilai sudut 180 darjah. Waktu itu matahari terbenam di kaki langit barat. Waktu itulah bulan terbit di kaki langit timur. Yang lebih dikenali bulan dengan nama Zamharira. Zamharira. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Ianya menjelaskan kepada kita nilai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk makhluk-makhluk yang sememangnya sentiasa setia dengan titah perintah Allah memberi khidmat untuk makhluk-makhluk yang menjalani hidup di muka bumi di sebelah siang hari dengan keperluan-keperluannya dan di malam hari dengan keperluan-keperluannya. Maha suci Allah. Ma khalaqta hadza batila. Allah Ta'ala tak jadikan matahari dan bulan itu sia-sia. Semuanya untuk manfaat kepada makhluk-makhluknya. Terutama manusia yang diberi amanah sebagai khalifah mengurus dan mentadbir muka bumi. Sekadar itu dulu yang dapat dikongsi bersama. Salah silap, mohon jutaan kemaafan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.